Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 Mei 2022 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Apandi Ali berkata Dr. Mahathir Mohamad tidak berhak mempersoalkan penyelesaian saman di antara dirinya dan kerajaan berhubung kes pemecatannya pada 2018. Bekas Peguam Negara itu berkata demikian sebagai maklum balasnya kepada kenyataan bekas Perdana Menteri itu minggu lalu. Jumaat lalu, Dr. Mahathir menegaskan dia membuat keputusan yang tepat dalam menamatkan perkhidmatan Apandi sebagai Peguam Negara pada Jun 2018. Pengerusi pejuang itu mendakwa Apandi tidak boleh bertindak secara bebas kerana sudah lama menjadi Peguam UMNO dan tidak mungkin bertindak adil dalam siasatan ke atas 1MDB dan salah laku bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dia juga menuntut syarat penyelesaian antara kerajaan dan Apandi dalam kes saman 2.23 juta itu didedahkan kepada umum. Sementara itu, Apandi dipetik utusan sebagai berkata, walaupun bekas Perdana Menteri itu dinamakan sebagai defendant dalam samannya, Dr. Mahathir hanya mahukan perhatian sedangkan perkara itu sudah diselesaikan 3 minggu lalu. Menurutnya adalah perkara biasa untuk terma penyelesaian dirahsiakan di antara pihak-pihak yang bertelagah. Pada 13 April 2022, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membatalkan saman Apandi selepas kerajaan bersetuju untuk menyelesaikan kes tersebut di luar mahkamah. Kerjasama di antara UMNO dan PAS mesti ditamatkan secara rasmi bagi mengelak salah faham tentang status kewujudan Muafakat Nasional. Perkara itu dinyatakan oleh Setiausaha Agung Persatuan Veteran UMNO, Mustafa Yaakob, dalam satu kenyataan semalam. Mustafa berkata veteran UMNO mahu Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi mengeluarkan kenyataan secara rasmi yang menyatakan Muafakat Nasional sudah mati dan telah terkubur. Tambahnya, kenyataan Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hassan yang terbaru, jelas menunjukkan PAS mempermainkan Muafakat Nasional. Ini katanya selepas PAS dengan angkuh meninggalkan UMNO dalam kerjasama itu dan memilih untuk bersama bersatu dalam Perikatan Nasional. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan Taqiyuddin sebagai berkata, penyatuan ummah menerusi Muafakat Nasional yang digagaskan oleh PAS dan UMNO sebagai formula terbaik dan tidak terhad kepada parti-parti tertentu sahaja. Sehubungan itu, veteran UMNO mahu pucuk pimpinan parti menghentikan sandiwara PAS dan dengan segera menamatkan Muafakat Nasional. Dengan cara itu juga, kata Mustafa, ianya boleh menyelamatkan maruah PAS daripada dituduh sebagai gila talak, memandangkan kedua-dua parti itu disifatkannya sudah lagi tidak tidur sebilik. Kita ke perkembangan berikutnya. Ahli Parlimen Bangi Ong Kian Ming mengumumkan untuk tidak menawarkan diri sebagai calon pada PRU15 dan berehat daripada politik di Barisan Hadapan. Ong mengakui kegagalannya dalam pemilihan jawatan kuasa eksekutif pusat DAP pada Mac lalu sebagai antara faktor keputusan itu, namun ia bukan sebab utama. Menurutnya, ketika pertama kali ditawarkan menjadi calon pada PRU ke-13, dia dan isterinya mempunyai persetujuan untuk berkhidmat selama 2 penggal dan kemudian menilai semula keadaan. Dalam satu rakaman video berasingan yang dimuat naik di media sosialnya, Ong berkata kini tiba masanya untuk generasi muda dalam parti untuk mengambil alih kepimpinan. Sebab yang kedua ialah saya memang yakin kepada pemimpin muda di kalangan pemimpin DAP dan juga saya yakin bahawa pemimpin kebangsaan, pemimpin pusat DAP akan melantik seorang dan juga yang berwibawa, seorang muda yang berwibawa untuk mengganti saya untuk bertanding di PRU yang akan datang di Bangi. Dalam pada itu, Ong turut menyuarakan keyakinan penuh terhadap kepimpinan Anthony Loke selaku Setiausaha Agung baru DAP dan menggesa semua pimpinan dan ahli parti itu memberikan sokongan penuh kepadanya. Untuk rekod, Ong pertama kali dipilih sebagai ahli Parlimen Serdang pada 2013 sebelum bertukar mewakili Bangi pada 2018 dan pernah menjawat jawatan Timbalan Menteri Perdagangan dan Industri Antarabangsa semasa pentadbiran PH.
PH sanggup berunding dengan Perdana Menteri berhubung pelanjutan MOU di antara kerajaan dan gabungan itu selepas ia tamat pada 31 Julai ini. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata, ini dengan syarat undang-undang anti lompat parti perlu diluluskan di Parlimen. Dalam sidang medianya hari ini, Ahli Parlimen Seremban itu berkata, undang-undang itu perlu diluluskan terlebih dahulu sebelum ada ruang untuk perbincangan bersama Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengenai perkara itu. Sebelum ini UMNO memutuskan agar MOU itu tidak dilanjutkan selepas mencapai tamat tempohnya. MOU itu dimeterai Ismail dengan pimpinan tertinggi PH pada 13 September 2021 untuk mengembalikan kestabilan politik setelah pertukaran kerajaan berlaku sekali lagi pada bulan sebelumnya. Secara asasnya melalui MOU itu, PH tidak akan menghalang kerajaan dalam undi kritikal di Dewan Rakyat seperti belanjawan yang boleh membawa kesan terhadap kesinambungannya. Sebagai pertukaran, kerajaan akan mengusahakan sejumlah pembaruan dan dasar yang dibawa PH, antaranya pembaruan kerajaan dan parlimen serta isu kebebasan kehakiman. Dalam pada itu, ketika diminta mengulas keputusan Ahli Parlimen Bangi, Ong Kian Ming untuk tidak bertanding pada PRU ke-15, Loke berkata Ong telah memaklumkan hasratnya itu sebelum pemilihan jawatan kuasa eksekutif pusat DAP pada Mac lalu. Berita seterusnya. Adun BN perlu membuktikan bahawa tiada sebarang usaha untuk menggulingkan Ketua Menteri Melaka Sulaiman Mat Ali, kata Adun Ayer Keroh ke CI. Ini di tengah-tengah spekulasi bahawa Sulaiman telah dipaksa untuk meletakkan jawatan satu dakwaan yang dinafikan UMNO Melaka. Ke berkata apabila dakwaan serupa timbul 2 bulan lalu, dia telah meminta kesemua 20 adun BN untuk menolak dakwaan itu dengan memberi sokongan kepada Sulaiman yang merupakan adun lendu. Bagaimanapun jelas adun DAP itu, BN telah melabelkan persoalannya itu sebagai politik murahan. Ke menegaskan Melaka tidak sepatutnya melihat satu lagi pusingan ketidakstabilan politik selepas pilihan raya mengejut tahun lepas. Semalam pemangku Ketua UMNO Alor Gajah, Rospandi Leman dilaporkan mendakwa terdapat cubaan untuk memaksa Sulaiman meletakkan jawatan. PRM mendadak tahun lalu tercetus selepas 4 adun keluar daripada gabungan parti pemerintah mengadu bahawa Sulaiman dikawal oleh Ketua UMNO Melaka Abu Rauf Yusof. Abu Rauf yang merupakan adun Tanjung Bidara menafikan dakwaan itu. Bagaimanapun Mac lalu portal The Vibes dengan memetik sumber melaporkan muncul dakwaan baru berlaku konflik antara Rauf dan Sulaiman. Seorang juruterbang yang menerbangkan sebuah helikopter untuk mengambil pesanan nasi ganja di Ipoh tahun lalu didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh. Tertuduh Muhammad Rafi K. Ceku, 53 tahun, hari ini didakwa atas kesalahan tidak mematuhi pelan penerbangan. Muhammad Rafi mengaku tidak bersalah melakukan kesalahan itu di kawasan Padang Ipoh kira-kira pukul 9.50 pagi hingga 10 pagi pada 23 Julai 2021. Dia didakwa melanggar kaedah-kaedah udara seperti yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Penerbangan Awam dalam Civil Aviation Directive 2 Rules of the Air. Juruterbang itu tidak mematuhi pelan penerbangan yang dikemukakan apabila mendaratkan helikopter jenis Bell 505 di lokasi selain daripada aerodrom yang dinyatakan. Kesalahan di bawah Peraturan 77/2 Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016 memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara dengan tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Magistrate Jessica Daimis membenarkan jaminan sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin ke atas tertuduh dan menetapkan 29 Jun ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Julai tahun lalu, media melaporkan tempahan 36 bungkus nasi ganja itu dibuat oleh pelanggan dari Kuala Lumpur ketika Sekatan Rentas Negeri sedang dikuatkuasakan di seluruh negara. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.